Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah ana berkenaan dengan kutubus sittah, nanti insyaallah bila kalau satu hari kita dapat jumpa lagi insyaallah. Kita adakan kelas hadis ni insyaallah. Sebab hadis ni sangat penting ya. Kita nak pergi sana Ustaz. Kita buat rombongan nanti. Ya, beliau Syekh Ayyash dia biasa buat daurah. Dia baru habis daurah kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan sanad yang daripada Imam Tirmizi. Dia ada sanad muttasil kitab hadis. Syekh Ayyash ni. Jadi dekat Tarim ada dua saja orang yang kira muhaddis. Beliau salah satu daripadanya. Jadi biasa beliau akan adakan daurah. Dan banyak yang ikut daurah budak-budak Malaysia. Pelajar-pelajar Malaysia. Sebab salah satu daripada anak dia berkahwin dengan orang Malaysia. Syekh Ayyash ni anak perempuan dia kahwin dengan satu pelajar Malaysia. Jadi dia terkenal sikit di kalangan pelajar Malaysia. Berapa umur Syekh Ayyash ni? Syekh Ayyash anda rasa late 60s. Ada yang Ustaz tak balik sini, nanti nak kena pergi sana. Firman tak boleh. Orang tanya Ustaz. Wallahu alam, ini ana pun tak tahu. Tapi sebab kita pun baru sampai sini, jadi susah sikit kalau nak balik. InsyaAllah, tapi insyaAllah ni manalah tahu ya. Apa yang terbaik insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insyaAllah kita meneruskan apa yang dari mana kita membicarakan dalam kitab Fathul Mu'in. Dan kita sebenarnya dalam kitab zakat, masih dalam bab zakat. Cuma apa yang saya mengatakan minggu lepas, seperti mana antum lihat dalam kitab, penulis Fathul Mu'in ini agak beza sikit. Dia memasukkan hukum ahkam ghanimah dengan faid dalam bab zakat. Biasanya para fuqaha tak melakukan perkara ini. Biasanya, hatta kalau antum lihat dalam kitab Umdah, dalam kitab Minhaj, dalam kitab Muqaddimah Dagamiyah, biasanya ulama kita tidak sebut hukum ahkam faid dengan ghanimah. Apa sebabnya? Sebab ini bersangkut paut dengan jihad. Dan kita dalam ilmu fiqh kita ada bab khusus yang ini bagi jihad. Cuma beliau sebut hukum ahkamnya di sini. Dan minggu lepas kita membicarakan beza di antara ghanimah dengan faid. Jadi saya rasa antum faham ya, apa beza yang ini di antara ghanimah dengan faid. Kita ada istilah ghanimah dengan faid. Ghanimah ini adalah harta perang yang dimiliki selepas ini peperangan. Selepas peperangan, yakni berlaku peperangan jihad fi sabilillah. Tamam? Dengan syarat-syaratnya, sebab jihad ini juga ada syarat-syaratnya, bukan semua peperangan jihad. Ini juga kita nak kena faham ya. Bukan ini semua jenis peperangan jihad. Jadi ada syarat-syaratnya. Kalau sekiranya berlaku jihad fi sabilillah, lepas itu ada harta peperangan. Biasa selepas peperangan akan ada harta. Maka harta ini dikenali sebagai apa? Ghanimah. Manakala kalau sekiranya tidak berlaku peperangan dan musuh meninggalkan harta, ini dikenali sebagai al-fai. Ini akan disebutkan oleh penulis. Beliau akan membicarakan tentang bagaimana kita nak membagikan ghanimah dan bagaimana kita nak membagikan fai. Itu cerita dia tentang bab ini. Nah, boleh satu orang baca daripada mana kita berhenti minggu lepas? Boleh Ustaz. Nah. Ustaz, kita nak baca balik tentang awal bab ni sebab kita actually dah baru masuk kan? Okey. Tamam. Tentang pembahagian. Okey, kita baca sekali lagi. Tentang pembahagian, boleh. Muka surat 42 tentang pembahagian harta ghanimah. Segala yang kita ambil dari pihak musuh kafir harbi secara paksa adalah disebut ghanimah. Kalau bukan dari musuh atau juga dari mereka tetapi tidak dengan kekerasan, maka disebut fai. Fai, yang ini maksudnya di sini kalau tidak ada peperangan. Tamam? Beza di antara ghanimah dengan fai kalau sekiranya berlaku peperangan. Kalau berlaku peperangan, ini dikenali sebagai ghanimah. Yakni berlaku yang di peperangan dan musuh dibunuh. Taib. Harta yang ditinggalkan oleh musuh ini dikenali sebagai ghanimah. Tapi kalau sekiranya tidak ada peperangan, musuh surrender misalnya. Tamam? Maka harta mereka dikenali sebagai fai. Nah, teruskan. Termasuk ghanimah juga iaitu segala apa yang kita ambil dari daerah musuh dengan menjamret atau mencuri,
menurut pendapat yang lebih sahih. Lain halnya menurut Al-Ghazali dan imamnya, di mana mereka berkata bahawa harta tersebut khusus diberikan kepada yang mengambilnya, tidak usah dengan dibagi 5. Nah, boleh faham insya-Allah. Ini minggu lepas saya ada membicarakan kan. Saya harap boleh faham insya-Allah ya. Apa maksudnya di sini? Kita ada khilaf di antara ulama berkenaan dengan kalau sekiranya orang Islam apabila dia memerangi orang yang bukan Islam, maka dia mencuri dan dia merampas harta mereka. Adakah ini termasuk ghanimah ke bukan? Ini khilaf. Pendapat yang mu'tamad ia ghanimah. Pendapat yang mu'tamad ialah ghanimah. Imam Ghazali mengatakan dia bukan ghanimah, tetapi dia diberikan kepada orang yang mengambil. Nah, teruskan. Dan menurut Ibnu Bifa'ah, apa yang dikatakan itu sebagai ijma' ulama, termasuk fai, iaitu upeti, 10% pajak perdagangan dan harta peninggalan orang murtad. Nah, ini juga termasuk fai, hukum fai. Seperti apa dia mengatakan jizyah. Jizyah ini kalau orang yang bukan Islam tinggal di negeri Islam, mereka bayar teks. Macam hari ini kita bayar income tax kan? Hari ini kita bayar apa? Kita citizen. Kalau setiap citizen dia kena bayar property tax, kena bayar income tax, betul ke tidak? Ada tax yang kena bayar. Tetapi yang ajibnya ada sebagian orang Islam dia kritik ini hukum jizyah. Dia mengatakan apa ini orang Islam mengambil jizyah daripada orang yang bukan Islam. Tapi hari ini kita mengatakan tax ini yang dikenakan lebih banyak daripada jizyah yang dikenakan. Maka jizyah dia sebenarnya dialah tax. Tax atas apa? Sekarang kalau orang bukan Islam tinggal di negeri Islam, orang Islam menjaganya. Tamam? Orang Islam menjaga maslahatnya. Yakni kita tidak boleh mencuri harta kafir zimmi yang tinggal di negeri Islam. Kita tidak boleh menipunya. Kita tidak boleh mengenakan apa kita mengatakan kesakitan kepadanya. Maka orang Islam wajib menjaganya. Maka mereka bayar apa? Mereka bayar jizyah. Maka mereka membayar jizyah sebagai teks bagi maslahat, yakni kehidupan mereka di apa kita mengatakan di negeri Islam. Maka jizyah ini kalau diberikan, maka imam ataupun yakni imam yakni muslim dia mengambil duit jizyah itu, maka dia memasukkan dalam bilangan fai. Ini yang penulis mengatakan. Dia termasuk ini dalam hukum fai. Begitu juga yakni 10% daripada perniagaan mereka. Yakni orang yang bukan Islam dia tak bayar zakat, tapi dia juga bayar sebahagian daripada hasil perniagaannya kepada imam. Maka ini termasuk di dalam hukum manifai. Dan begitu juga tarikan murtad. Seorang murtad meninggal dunia. Sekarang hartanya menjadi fai. Termasuk hukum fai. Boleh faham insya-Allah? Maka di sini penulis hanya membicarakan 3 misal. Misal yang pertama, duit jizyah. Duit jizyah yang diambil daripada orang yang bukan Islam yang tinggal di negeri Islam. Kedua adalah perniagaan mereka. Kalau mereka berniaga, maka 10% daripada hasil perniagaan daripada hasil diberikan yang ini kepada negara. Dan perkara yang ketiga adalah harta seorang murtad. Kalau dia meninggal dunia, hartanya tidak diwarisi. Tetapi diambil sebagai fai. Boleh faham insya-Allah? Baik, kalau tidak ada soalan kita teruskan. Dalam pembagian ghanimah, terlebih dahulu barang-barang rampasan dari terbunuh diberikan kepada pembunuhnya yang muslim tanpa dibagi 5. Iaitu meliputi pakaian terbunuh, senjata, kenderaan, gelang, ikat pinggang, cincin dan kalungnya. Dan didahulukan pula tanggungan biaya yang keluar, misalnya upah. Sekarang penulis membicarakan ini tentang apa yang dikenali sebagai salab. Salab ini dia adalah harta yang ada kepada orang yang dibunuh, musuh yang dibunuh. Yang ini seperti apa? Seperti tembaknya, seperti dia punya bulat. Macam hari ini kita membicarakan tentang apa? Tembak. Seorang soldier, apa dia pakai? Dia ada tembak, dia ada boots, kan? Dia ada ini apa? Bulletproof vest, helmet. Tamam? Dia punya bullets, misalnya bullets yang apa sahaja yang ada pada badannya, maka ini diambil oleh orang yang membunuhnya.
Sebab berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, man qatala qatil falahu salabuhu. Nabi mengatakan barang siapa yang membunuh musuh, maka dia berhak untuk mengambil salabnya, yakni harta yang ada pada dirinya. Ini tidak termasuk ghanimah ya jemaah. Ini tidak termasuk ghanimah. Yakni seperti kalau berlaku peperangan jihad fi sabilillah, seorang Muslim dia bunuh orang yang bukan Islam, tamam. Maka dia berhak untuk mengambil apa yang ada pada badannya, dia memilikinya. Ini yang kita maksudkan dengan salab. Maka penulis dia mengatakan salab tidak termasuk ghanimah. Jadi dia memberikan misal salab ini seperti apa. Dia mengatakan wahwa malbusul qatil. Malbus ini adalah pakaian yang dipakai oleh musuh itu. Kalau zaman dahulu apa mereka pakai? Zaman dahulu mereka pakai baju besi kan? Mereka pakai baju besi. Lepas itu mereka akan pakai apa? Macam apa besi kat sini. Betul ke tidak? Ini dipanggil tauq. Ini yang disebutkan tadi nanti. Zaman dahulu bila mereka berperang, mereka letak besi kat sini. Sebab dulu untuk apa? Untuk jaga dia punya tengkuk daripada dipancung. Jadi ini dikenali sebagai tauq. Lepas itu mereka ada ini helmet. Dia panggil khawdah. Khawdah. Kalau kita lihat cerita-cerita lama, mereka pergi perang yang ini mereka pakai metal. Hari ni soldier dah tak pakai benda-benda ni seperti ini. Dia pakai helmet yang ringan. Dulu berat. Lepas itu yang ni dia ada yang besi yang ini. Lepas itu dia ada apa? Dia punya dia panggil mintaqah. Mintaqah ini dia punya belts. Sebab dulu bila mereka nak letak pedang, nak letak arrow, mereka ada macam sejenis apa? Sejenis macam belting. Ini dipanggil mintaqah. Ini disebutkan oleh penulis. Lepas itu siwar. Siwar ini dia adalah besi. Besi kat sini dia. Biasa kalau swordsman dia akan pakai besi kat sini sebab bila dia main pedang, dia nak kena protect dia punya tangan. Betul ke tidak? Supaya tangan dia tidak dipancung. Dekat sini, dekat tangan dia juga ada besi begini. Ini dipanggil siwar. Jadi maksudnya di sini apa saja yang dipakai. Apa saja yang dipakai termasuk kenderaannya. Termasuk kenderaan markub. Dia mengatakan baju yang ni qatil, baju yang ni orang yang dibunuh, termasuk kenderaannya. Misalan dulu dia naik kuda misalan, maka kuda ni dimiliki. Tamam? Kalau zaman sekarang orang tidak naik kuda. Apa orang naik? Dia naik misalan tank ni misalan. Dia naik jeep. Ini juga boleh termasuk di dalam salab. Kalau tentera muslim yang ni misalan bunuh dia misalan dia tengah naik jeep yang ni sebagai misal. Maka itu menjadi miliknya. Ini kita panggil salab. Boleh insya-Allah. Maka ini tidak termasuk dalam khumus. Yang ni khumus ghanimah. Minggu lepas saya ada terangkan tentang khumus ke tidak? Apa maksud khumus? Ala kulli hal khumus ini dia begini ya. Sekarang ini misalan kalau kita ada peperangan, tamam? Berlaku peperangan. Jadi selepas berlaku peperangan ada harta kan? Harta ini dibagi kepada 5 bahagian. Itu sebab dipanggil takhmis. Dalam bahasa Arab kita panggil apa? Kita panggil takhmis. Itu sebab di sini penulis ini mengatakan bila takhmis. Apa dia mengatakan? Dia mengatakan bisalabi lil qatilil muslimi bila takhmis. Yani seseorang itu mendapat ini harta salab tanpa takhmis. Ini maksudnya harta itu tidak termasuk dalam ghanimah yang dilakukan takhmis ke atasnya. Maksudnya dibagikan 5 bahagian. Ini dimasukkan takhmis. Boleh insya-Allah. Tapi bila kita mengatakan khumus is 1/5. In Arabic, dalam bahasa Arab kita panggil khumus apa? 1/5. Iaitu dia 20%. Ini kita panggil apa? Kita panggil khumus. Baik, jadi sebelum ini penulis membicarakan tentang membagikan harta kepada 5 bahagian, yang takhmis dan khumus, beliau membicarakan tentang salab. Ini pertama sekali kita mengatakan harta yang diambil adalah salab. Nah, teruskan. Kemudian ghanimah selebihnya dibagi menjadi 5. Yang 4 bahagian sekalipun berupa tanah. Ini yang dimasukkan dengan takhmis. Bagi 5 dimasukkan dengan takhmis. Maka harta peperangan dibagi kepada 5 bahagian. Sekarang dia akan menerangkan kepada kita bagaimana sang imam akan mengagihkan harta ghanimah ataupun harta fai
berdasarkan dengan takhmis. Sebab kedua-dua ghanimah dengan fai takhmis. Fai juga adalah takhmis. Dibagikan 5. Sama seperti ghanimah. Cuma beza di antara ghanimah dengan fai nanti kita akan lihat adalah kepada siapa wang itu diberikan. Itu bezanya. Tetapi dalam segi membagikannya kepada 5 bahagian, kedua-duanya dibagikan kepada 5 bahagian. Nah, teruskan. Yang 4 bahagian sekalipun berupa tanah pekarangan dibagi rata kepada semua yang ikut ke medan perang sekalipun tidak turut berperang. Satu nama lainnya tidak ada yang lebih unggul bagiannya. Bukan diratakan kepada orang yang bertemu dengan mereka setelah peperangan berakhir, walaupun sebelum pengumpulan harta, dan bukan pula kepada orang yang gugur di tengah peperangan. Jadi sekarang dia mengatakan sang imam akan membagikan harta kepada 5 bahagian. Tamam? Dia mengatakan 4 daripada 5 bahagian ini diberikan kepada mereka-mereka yang menyertai peperangan. Berapa bahagian? 4 daripada 5 bahagian. Jadi kalau ikut persentage berapa persen? 80%. 80%. Jadi kalau berlaku peperangan, ada harta ghanimah, maka 80% akan diberikan kepada mereka yang menghadiri peperangan. Walaupun dia tak perang. Nampak tak? Sebab kadang-kadang berlaku peperangan, ada orang yang misalan dia hadir peperangan, dia hadir. Tapi dia tak bunuh apa-apa. Yang ni dia misalan berada di belakang. Jadi bila dia sampai depan, peperangan pun dah habis. Misalnya ni. Jadi dia hadir peperangan tapi dia tidak melakukan apa-apa. Boleh faham insya-Allah? Adakah dia dapat daripada bahagian ghanimah? Di sini penulis mengatakan ya. Dia dapat. Tapi beza kalau satu orang dah habis peperangan baru dia sampai. Peperangan dah habis baru dia datang. Ini tak dapat harta perang. Tidak dapat harta perang. Jadi kita bezakan di antara orang yang menghadiri peperangan dengan orang yang tidak menghadiri peperangan. Orang yang menghadiri peperangan tak semestinya dia berperang. Tak semestinya. Kalau dia sabit dia hadir di peperangan, khalas. Dia dapat ghanimah. Baik. Maka 80% diberikan kepada mereka yang menghadiri peperangan. Bagaimana yang imam ini memberikan, nanti beliau akan sebut dengan terperinci. Tapi saya sebut dulu. Dia mudah saja. Orang yang berjalan kaki diberikan 1 bahagian. Orang yang menunggang diberikan 3 bahagian. Jadi cara begini, sang imam memberikan kepada orang yang menghadiri peperangan. Jadi ini yang beliau mengatakan, fama ahadun aula bihi min ahadin. Yani maksudnya tiap-tiap orang akan mendapat bahagiannya yang ditentukan. Jadi kita tidak boleh mengatakan misalan, tapi yang ini dia masya-Allah ini dia perang, dia bunuh banyak orang sebagai misal. Yang ini dia tak ada bunuh apa-apa. Jadi beza kita dia bukan begitu. Bila imam ini memberikan, dia memberikan balik kepada bahagiannya. Orang yang tak ada kenderaan diberikan 1 bahagian. Orang yang ada kenderaan diberikan 3 bahagian. Jadi sekarang kita lihat berapa orang yang menghadiri peperangan? Berapa orang? Jadi kalau kita mengatakan misalan kita ada 100 orang, maka dibagikan 100 orang, harta kita lihat balik kepada 4 daripada 5 bahagian daripada khumus, daripada takhmis tadi kita mengatakan, maka 1 bahagian diberikan kepada yang berjalan, 1 bahagian diberikan kepada yang menunggang. Zaman sekarang yang menunggang dia termasuk apa? Kapal terbang, dia termasuk tank, dia termasuk jeep. Orang yang ni yang tidak menunggang ini seperti foot soldiers. Nah. Jadi di sini dia diberikan kepada mereka ikut kepada bahagian masing-masing. Dan ini tadi kita mengatakan bagi salab hukum yang berbeza. Salab ini tidak termasuk dalam ghanimah. Yani kalau seseorang itu dia misalnya dia mengatakan saya bunuh banyak orang, maka kita mengatakan maka dia diberikan salab. Bukan maksudnya dia tidak dapat apa-apa. Yani dia diberikan harta, dia diberikan harta salab seperti mana penulis mengatakan tadi. Baik, selepas itu dia mengatakan la liman lahiqahum ba'da inqidaiha. Orang yang datang lambat ini misalan habis peperangan dah habis baru dia sampai. Khalas kita mengatakan tak boleh berikan kepadanya. Walau qabla jam'il mal. Penulis mengatakan walaupun sebelum kita mengumpulkan harta. Yakni misalan peperangan dah habis, baru habis dia sampai. Belum lagi harta dikumpulkan.
Kita mengatakan dia dapat harta ke tidak? Dia tidak dapat. Dia tidak dapat. Jadi kita lihat macam mana kita nak memastikan sama ada dia dapat harta ke tak dapat harta. Kita lihat sama ada dia hadir peperangan ataupun tidak. Seperti mana kita mengatakan. Kalau dia hadir, maka dia diberikan. Kalau dia tidak hadir, maka dia tidak diberikan. Wala liman mata fi asna'il qital. Tidak diberikan ghanimah kepada orang yang mati dalam peperangan. Kalau dia mati dalam peperangan syahid, dia tidak diberikan ini harta ghanimah. Nampak tak? Dia tidak diberikan daripada harta yang ini ghanimah. Jadi ghanimah ini khusus bagi orang yang menghadiri peperangan. Wala liman mata fi asna'il qital qabla al-hiyazati 'ala al-madhhab. Yani dia mati dalam peperangan dan belum lagi dibagikan. Belum lagi dibagikan ghanimah. Maka dia tidak mendapat harta yakni peperangan 'ala al-madhhab, yakni berdasarkan yakni kepada pendapat yang mu'tamad, yang dipilih. Tetapi muqabil kita ada khilaf ini di sini. Ada pendapat yang lemah yang mengatakan dia tetap dapat. Boleh faham insya-Allah? Yakni kalau dia mati dalam peperangan dan sebelum kita membagikan harta, adakah dia dapat harta ghanimah ke tidak dapat harta ghanimah? Pendapat yang mu'tamad dia tidak dapat. Dia tidak dapat. Selepas itu penulis mengatakan wa arba'atu akhmasil fai'i lil mursadina lil jihad. Sekarang ini beliau membicarakan tentang al-fai'. Tapi sebelum itu saya harap kita faham insya-Allah ya. Jadi ghanimah ini sang imam bagi kepada 5 bahagian, 4 daripada bahagian tersebut diberikan kepada orang yang menghadiri peperangan. Yang tidak hadiri tidak dapat. Yang mati dalam peperangan sebelum dibagikan harta juga tidak dapat mengikut pendapat yang mu'tamad. Sekarang beliau membicarakan tentang bagaimana kalau sekiranya fai'. Fai' seperti mana kita mengatakan berbeza dengan ghanimah. Maka bagi fai' 4 daripada 5 bahagian, iaitu 80% diberikan kepada siapa? Diberikan kepada pasukan yang nama mereka ada di Diwan. Yang nama mereka ada di Diwan. Sebab fai' tidak ada peperangan. Fai' tidak ada peperangan. Jadi kita nak berikan kepada siapa? Kita berikan kepada mereka yang namanya ada di Diwan. Ini apa maksudnya? Yang ni para fuqaha, ini yang ibarat mereka begini. Nama-nama mereka berada di Diwan. Diwan apa yang ni Diwan? Dia adalah seperti ini. Kalau hari ini kita mengatakan army of a country. Sekarang kita ada misalan soldier, full time soldier. Ini yang dimaksudkan, full time. Yani maksudnya dia memang kerjanya soldier. Sama ada perang ke tak ada perang. Ini yang dimaksudkan dengan mursadin. Ini penulis mengatakan apa? Kalau antum lihat dalam bahasa Arabnya, dia mengatakan wa arba'atu akhmasil fai'i lil mursadina lil jihad. Mursadin. Yani maksudnya mereka ni sentiasa training untuk jihad. Yani seperti army. Yani army training tiap hari training tapi tak ada perang kan? Tak ada perang, tapi mereka preparation. Ini kita mengatakan dalam istilah yang lain mereka dikenali sebagai murtazaqah. Iaitu maksudnya yang diberi gaji. Yang diberi gaji ini oleh sang imam. Kalau sekiranya berlakunya fai', maka 4 daripada 5 bahagian diberikan kepada gaji mereka. Membayar yang ini diberikan kepada mereka. Nah, teruskan. Sedang 4 bahagian harta fai' diperuntukkan bagi tentera-tentera yang dipersipkan untuk berperang di medan juang. Nah, yang disiapkan, yang di sini faham ya insya-Allah. Ini kita mengatakan kalau hari ini kita panggil army of a country, senang. Tiap-tiap negara di dunia ini semua ada army kan? Mana-mana saja kita pergi mesti ada. Tidak ada negeri yang tidak ada army. Tidak ada negeri yang tidak ada army. Ini semua untuk preparation. Tiap-tiap negeri yang mereka ada army. Nah, teruskan. Tapi yang al-mursadin ni dia khusus untuk tentera full-time soldiers yang untuk jihad ataupun full-time soldiers saja. Because sekarang nak untuk jihad ni memang dah tengok negeri tak ada khusus untuk jihad. Just memang untuk negeri lah kan. Tak, ini kita membicarakan negeri Islam yang ada tentera. Maka tentera ini khusus untuk jihad. Okey, Mak. Yang ni
kalau ada syarat jihad ini maksudnya, mereka akan pergi. Untuk apa kita mengatakan, untuk menjaga agama, untuk menjaga negeri. Maka mereka diberikan daripada wang faid. Kalau berlaku jihad, mereka diberikan daripada faid. Tapi dengan syarat jihad. Sebab tak semua peperangan jihad, ini kita harus faham ya. Tak semua yang di peperangan kita boleh menamakan jihad. Sebab kadang-kadang ada peperangan yang berlaku seperti peperangan Khawarij. Peperangan di antara Islam dengan Islam. Misalan ada orang pemberontak, misalan nak menceroboh negeri Islam, tapi dia pemberontak, misalan dia ucap kalimah syahadah dan sebagainya. Ini kita mengatakan bukan hukum jihad. Ini kita berburah, kita ada bab yang khusus ini tentang ini perkara ini. Jadi tapi tetap army kena pergi kan, kalau tentera yang ni dalam negeri mereka tetap kena pergi. Tetapi bila dibagikan harta, dia tidak dibagi, dia berikan yang secara faid di sini. Tapi di sini khusus kalau sekiranya berlakunya jihad. Kalau berlakunya jihad, maka ia diberikan kepada mereka seperti mana yang disebutkan. Nah, teruskan. Yang satu bahagian harta ghanimah dan faid dibagi 5. Bahagian pertama. Sekarang penulis akan membicarakan apabila dia bagi kepada 5 bahagian, bagaimana sang imam nak memberikan bahagian-bahagian tersebut. Jadi 4 daripada 5 kita mengatakan diberikan kepada siapa? Bagi ghanimah kita berikan kepada orang yang menyertai peperangan. Bagi faid, ia diberikan kepada murtazaqah. Yakni mereka tentera-tentera yang nama mereka ada di Diwan. Sebab kita kena faham, kalau berlakunya jihad, bukan saja army pergi, tapi ada volunteers, mutatawi'in. Maka volunteers ini tidak dapat daripada harta faid, mereka dapat daripada harta zakat. Sebab zakat kita ada asnaf apa? Fi sabilillah, kalau antum ingat ya. Asnaf kita zakat fi sabilillah. Jadi kalau orang menanyakan misalnya, kalau volunteer pergi, sekali tak ada peperangan, yang ni free, yang ni mereka tak dapat apa-apa harta yang ni. Di sini kita mengatakan diberikan daripada zakat, hatta kalau dia kaya. Ini yang kita membicarakan dari sebelum, kita membicarakan sebelum ini. Tapi harta faid diberikan kepada army yang nama mereka ada di dalam yang ni diwan. Jadi bagi ghanimah beza ya, ghanimah dengan faid 80% diberikan kepada dua orang yang berbeza. Jadi bagi ghanimah diberikan kepada mereka yang menyertai peperangan, bagi faid diberikan kepada army. Baik, sekarang penulis akan membicarakan tentang khumus. Ini kita kena pay attention sikit di sini. Yang ni sekarang ini beliau mengatakan bagi ghanimah dengan faid yang the last 1/5. Sebab setelah diberikan 4/5 tinggal berapa? Kalau 4/5 ini diberikan tinggal 1/5. Ini dimaksudkan dengan khumus. Kita kena faham ini istilah ini ya. Khumus, kalau orang menanyakan kepada kita apakah yang dimaksudkan khumus, ini yang dimaksudkan. Ini yang dimaksudkan. Yang ini setelah diberikan 4/5, balance 1/5, 20%. Ini yang dimaksudkan dengan khumus. Maka sang imam akan bagikan ini kepada 5 bahagian. Boleh faham insya-Allah? Jadi maksudnya dia ambil 1/5, selepas itu 1/5 itu dibagi 5. Di sini penulis ini akan membicarakan tentang siapakah yang akan mendapatkan 5 bahagian yang berbeza ini. Nah, ini yang dia akan sebut. Nah, teruskan. Yang satu bahagian harta ghanimah dan faid dibagi 5. Bahagian pertama untuk kemaslahatan umum, semisal membentengi tempat pertahanan, membangun gedung dan masjid, gaji para qadi dan nafkah pada orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk ilmu-ilmunya yang syariah dan ilmu pelengkapannya. Sekalipun baru awal belajar, para penghafal Al-Quran, para imam masjid dan muazzin. Mereka walaupun kaya tetap diberi bahagian sebesar kebijaksanaan imam. Nah, sekarang penulis membicarakan tentang 5 bahagian daripada khumus. Boleh faham insya-Allah? Yang ini setelah diberikan 4/5, maka the last ini 1/5 iaitu 20% dibagikan kepada berapa bahagian? Dibagikan kepada 5 bahagian. Ini yang dimasukkan dengan khumusul khumus. Juga dimasukkan dengan khumusul khumus. Jadi antum kena faham apa dalam segi bahasa ni, bila kita mengatakan khumus ni, yakni apa maksudnya dalam segi bahasa khumus? Khumus dalam segi bahasa dia adalah 1/5. Boleh insya-Allah 1/5. Jadi pada asalnya kita dia bagikan harta kepada 5 bahagian. 4 daripada 5 bahagian diberikan kepada soldier.
satu daripada 5 ini dimasukkan dengan khumus. Lepas itu dibagikan 5 lagi. Nampak tak? Iaitu ini yang dimasukkan dengan khumusul khumus. Iaitu harta khumus diberikan kepada khumus. Harta khumus yang diberikan yang ini kepada khumus. Jadi yang pertama diberikan kepada kemaslahatan yakni umum bagi kaum muslimin. Allah mengatakan walillahi wa rasul, lillahi wali rasul. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan dia apa yang kamu dapat daripada harta khumus falillahi wa rasul. Diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Dimaksudkan di sini adalah maslahat umum bagi umat Islam. Jadi penulis ini memberikan misal. Seperti apa? Dia mengatakan kasad disar. Yakni maksudnya di sini zaman dahulu ya. Kalau kita lihat zaman dahulu, lebih-lebih lagi zaman dahulu. Sekarang agak beza sikit. Zaman dahulu biasanya apa mereka buat? Negeri ini dia ada di punya borders kan? Dia ada borders kan? Lepas itu dia ada macam highway. Orang yang nak datang kat negeri ini dia akan masuk melalui jalan ini. Maka tempat pos bagi nak masuk dekat dia punya border ini dalam bahasa Arab kita panggil sarun. Sar. Ini adalah tempat yang mana orang masuk dalam negeri. Macam kita boleh bayangkan yang ini seperti macam causeway lah. Sekarang yang ini orang nak masuk ini Singapura yang ini daripada mana dia masuk kalau land ini kita bicara tentang land. Dulu tak ada kapal terbang, tak ada apa kan. Kalau musuh nak masuk dalam negeri mereka terpaksa masuk melalui ini jalan. Jadi ini dipanggil sarat. Jadi biasanya mereka akan letak askar-askar kat situ. 24 jam nak kena ada security kat situ. 24 jam. Sebab kadang-kadang musuh mungkin 3 pagi datang, 2 pagi datang. Jadi mereka biasanya ada shift. Sama juga macam kalau NS kita panggil sentry kan? Sentry. Di polis ini ada sentry. Army juga ada sentry. Sekarang macam banyak tempat yang ada sentry yang ni for security. Jadi army ni 24 jam ini akan ada security dekat dia punya borders. Betul ke tidak? Sampai hari ini kita lihat semua yang ni security. Ini dipanggil saddusar. Jadi penulis ini mengatakan wang yang didapat sebahagian daripadanya diberikan untuk apa? Untuk membayar gaji ataupun membayar pembinaan bagi tembok ke, ataupun kita mengatakan hari ini seperti letak kamera ke apa ke, yang ni di tempat-tempat ini. Sebab this is the most important place. The most important untuk menjaga keamanan negara, untuk memastikan musuh yang ini tidak masuk, untuk memastikan ini keamanan. Jadi wang daripada harta ghanimah dengan faid, sebahagian daripadanya diberikan kedepanan bagi perkara ini for security reason. Ini kita mengatakan seperti sadisar. Lepas itu wa imarati hisan. Ni lagi satu perkara. Hisan ini kalau antum pergi negeri-negeri yang seperti Turki, Baitul Maqdis, masih ada hisan. Jadi biasanya zaman dahulu apa mereka buat? Mereka bikin macam tembok, kan? Dekat border. Mereka buat tembok. Lepas itu mereka letak soldier jaga tembok. Letak soldier jaga tembok. Ini kita panggil hisan. Ini kita panggil hisan. Yang ini untuk jaga dia punya border. Jadi wang ini diberikan yang ini untuk jaga yang ini border. Border yang ini of the country. Selepas itu wa masjid. Yang ini diberikan kepada masjid-masjid. Zaman dahulu semua yang ini diberikan daripada Baitul Mal. Ini daripada harta-harta ini. Untuk maintenance ini of the mosque. Zaman sekarang ini tidak ada. Mana ada? Zaman sekarang ini kesian. Masjid-masjid semua kena cari duit sendiri. Tapi bukan kita mengatakan Baitul Mal tidak ada duit. Baitul Mal ada duit. Tapi disebabkan ini apa yang berlaku ini hari ini kesian. Kalau zaman dahulu yang ini masjid-masjid semua dibiayai. Semua dibiayai. Maka daripadanya diberikan untuk mosque punya maintenance. Wa arzakil qudha wal mushtaghilin. Begitu juga gaji-gaji para qadi. Qudha di sini adalah qadi. Di mahkamah. Diberikan para ulama. Pada mudarrisin, orang yang mengajar. Dulu zaman dahulu ulama diberikan gaji daripada negeri. Maka mereka tak minta-minta orang. Beza dengan zaman sekarang. Zaman sekarang tak ada orang pedulikan ini ulama. Tidak ada orang ini pedulikan para ulama. Kalau zaman dahulu para ulama diberikan gaji ini. Mereka tugas mereka mengajar dan sebagainya.
Dan mereka tak risau ini tentang kehidupan mereka, sebab kalau dia seorang ini ulama, maka dia mendapat ini gaji daripada khalifah, daripada imam. Itu sebab kita lihat ini zaman dahulu, kita lihat beza yang ni. Mereka sistem ini Islam, maka mereka dapat menyebarkan ini agama ini dengan kuat. Maka para ulama dihormati, para ulama disanjungi. Itu sebab kita lihat orang budak-budak daripada kecil, bila dia belajar pun, dia tahu ini kalau dia belajar dengan tekun, dia akan menjadi seorang ulama. Maka seorang ulama ini seperti yang seorang menteri yang kalau zaman sekarang. Maka ia kita mengatakan dihormati dalam ini masyarakat. Beza dengan zaman yang kita tinggal pada hari ini. Selepas itu dia mengatakan wal mushtaghilina bi ulumi syariati wa alatiha. Diberikan kepada pelajar-pelajar yang di para syariah, pelajar-pelajar ilmu syariah seperti ilmu fiqh, ilmu nahwu dan sebagainya. Jadi dulu kalau kita lihat pada zaman Imam Ghazali sebagai misal, zaman Imam Ahmad bin Hanbal, zaman para salaf, mereka pelajar-pelajar ini bila dia belajar dekat sekolah dapat gaji. Pelajar dapat gaji, cuba bayangkan. Pelajar dapat gaji. Dia belajar, dia pergi belajar, dia dapat gaji bulanan. Mana tak orang semangat nak belajar agama. Kalau zaman dahulu bila dia pergi ke sekolah bayar dia. Lebih-lebih lagi kalau dia pandai ni misalnya, kalau dia pandai, orang lihat masya-Allah budak ni dia belajar bagus dan sebagainya, dia ada potential jadi seorang ulama, habis khalas. Dia dibiayai terus. Macam sekarang ni mereka berikan scholarship ke apa. Jadi budak-budak semangat nak belajar. Jadi lepas mereka dah habis ni belajar, maka akan diberikan kerja kepada mereka. Nampak tak? Diberikan gaji. Jadi mereka belajar, diberikan gaji, diberikan duit dan sebagainya. Maka keadaan ini berbeza yang ni. Keadaan ini berbeza. Begitu juga tentang ilmu-ilmu alat. Di sini kita ada ilmu syariah dengan ilmu alat. Ilmu alat ni seperti apa? Seperti ilmu mantiq, seperti ilmu bahasa Arab. Yang ni dia adalah ilmu alat. Kalau sekiranya seseorang itu menyebutkan dirinya dalam ilmu alat, juga diberikan daripada wang faid. Walau mubtadi'in. Penulis mengatakan walaupun dia baru belajar. Wa hufazul Quran. Mereka-mereka yang hafal Al-Quran juga mendapatkan bahagian. Wal a'immati wal muadzinin. Begitu juga para imam dan para muadzin. Mereka juga mendapatkan bayaran daripada harta faid dengan ghanimah. Wa yu'taha ula'i ma'al ghina ma ra'ahul imam. Walaupun mereka kaya, kalau imam lihat ada maslahat untuk memberikan kepada mereka, diberikan. Boleh diberikan. Jadi tidak syarat mereka fakir dan miskin. Hatta para ulama tidak menjadi syarat. Ulama, ada ulama ini kaya misalnya, juga diberikan daripada harta tersebut kalau sekiranya sang imam lihat maslahat di dalamnya. Wallahu alam, ini bisawab. Insya-Allah kita berhenti di sini ya. Tak lama lagi kita akan habis bab zakat ini. Jadi insya-Allah seperti mana saya mengatakan, kita akan masuk pada bab haji. InsyaAllah ta'ala. Kalau tidak ada soalan, kita boleh baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kulli unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa ahila ta'kila ulama نحسب خير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت كما من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مسابه الغرام اللهم اهدنا بالهدى وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف الامر واصاب حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا لا واشرفنا واتب علينا التوبه تغسل كل حوبه واستغنى العورات وامن الروعات
واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان والمسلمين وكل ذي محبة وجيرتنا وصحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي فاسمع وتغفر لمن منا بكتابنا بالمصطفى الرسول صلى وسلم على الحبيب آله وصحبه عدد والحمد